Harap semua dah siap. Okey, teruskan penandaan sahaja hari ini. Okey, soalan pertama. Nyatakan hukum Kepler pertama. Okey, hukum Kepler pertama dia melibatkan kepada bentuk kan? Hukum Kepler pertama menunjukkan kepada bentuk. Okey, so hukum Kepler pertama menyatakan orbit bagi setiap planet adalah elips. Okey, orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari sebagai satu daripada fokusnya. Okey, ini kena hafal lah. Hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua, hukum Kepler ketiga, semua tu awak kena ingat dan kena hafal. Okey, secara mudahnya hukum Kepler pertama ni dia cakap orbit, elips, matahari, fokus dia. Betul buat ayat kan? Sebab kata kunci orbit, bentuk elips, matahari, fokusnya. Maksudnya semua objek, semua planet dia akan mengelilingi matahari lah, sebab matahari itu fokus bagi setiap planet untuk dia membuat satu orbit yang berbentuk elips. Okey, soalan kedua. Nyatakan hukum Kepler kedua. Okey, hukum Kepler kedua ni melibatkan kepada apa? Luas. Betul? Melibatkan kepada luas yang dilalui. Okey. Itu soalan A. Soalan B, rajah 3.32 menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Bandingkan laju linear planet itu di kedudukan X, Y dan Z. Okey, kita jawab soalan yang pertama dulu. Hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambung planet dengan matahari, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan selang masa yang sama apabila objek itu bergerak dalam orbitnya. Maksudnya apa? Kan kalau contoh tu, kalau sini ada dua, A ke B, kemudian ada lagi satu, kita buatkan satu garis. So C ke D, kan? So kalau kita kira luas kawasan ni dengan kawasan ni, luas dia sama. Itu maksudnya lah, garis yang menyambung planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, itu soalan A. Jawapan untuk soalan 2A. Okey, soalan 2B. Bandingkan laju planet itu di kedudukan X, Y dan Z. Okey, planet mana yang laju linearnya lebih tinggi? Y. Okey, Y akan lebih besar daripada VX. Lebih besar daripada VZ. Okey. Kita tengok lebih hampir dengan matahari, dia akan lebih cepat bergerak. Dan apa dia punya laju linear? Rumus laju linear? V bersamaan dengan square root GM over R kecil kan? Pernah jumpa rumus ni? Pernah. Kita dah jumpa kan? Okey. So maksudnya jika jejari dia ataupun dia semakin hampir dengan pusat untuk dia membuat orbit, maka laju linearnya akan bertambah. Okey, ni reasonnya lah. Kenapa V untuk laju linear untuk Y lebih besar daripada laju linear untuk X. Sebab Y lebih hampir dengan matahari, diikuti dengan X dan yang jauh adalah Z. Okey. Itu soalan nombor 2. Soalan yang ketiga untuk latihan 3.2. Okey, soalan pertama, nyatakan hukum Kepler ketiga. Soalan A, nyatakan hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga dia melibatkan kepada tempoh dengan jarak kan? Berkadar. Tempoh kuasa 2, R kuasa 3. Itu dia punya kata kunci dia. Jadi apakah hukum Kepler ketiga? Okey, hukum Kepler ketiga menyatakan kuasa 2 tempoh orbit planet berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Okey. So daripada sinilah. Okey. Awak tahu ni T kuasa 2 maksudnya
tempoh kuasa 2 ataupun kuasa 2 tempoh. Kuasa 2 tempoh. Berkadar terus. Kenapa berkadar terus? Sebab dia satu baris ni. Berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Itu yang dinyatakan oleh hukum Kepler ketiga. Daripada hukum Kepler ketiga ni lah yang kita boleh kira masa bagi satu-satu planet tu diperlukan untuk mengelilingi matahari. Okey. Tebi. Berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dalam tempoh 24 jam? Kita nak cari ketinggian sebuah satelit yang dikehendaki mengorbit bumi. Ketinggian sebuah satelit. Dia nak ketinggian sebuah satelit. Maksudnya cari H lah kat sini. Betul? Apa pendapat awak? Ketinggian sebuah satelit. Nak cari H lah. Nak cari nilai H. Okey. So dia bagi tempohnya kat sini 24 jam. Tempoh untuk siapa ni? Untuk satelit. Tempoh bagi satelit adalah 24 jam. Tempoh orbit bulan. Tempoh untuk bulan adalah bersamaan dengan 27.3 hari. Okay, kalau kita tengok kat sini, unit bagi tempoh dia tak sama. Apa yang perlu kita buat? Kita kena buat samakan dia punya unit. Okay, so hari kita tukar kepada jam. Okay, darabkan dengan 24 jam. So tempoh untuk bulan awak akan dapat berapa? Berapa? 27.3 darab 24. Berapa ni yang boleh dikongsikan? Berapa? 6? 655.2. 655.2 jam. Betul? 2 jam. Betul. 655.2 jam. Okey, kemudian dia bagi kat sini jejari orbit bulan. Jejari orbit bulan. So R bulan mengelilingi R bulan mengelilingi apa? Mengelilingi bumi. Ada bersamaan dengan 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okey. So kita buat T satelit kuasa 2 bahagikan dengan T bulan kuasa 2 bersamaan dengan jejari satelit kuasa 3 bahagi dengan jejari bulan kuasa 3. Boleh? Kat sini? Boleh. Kalau awak cakap atas ni T bulan, yang bagi R ni pun R atas adalah R untuk bulan. Tapi sekarang saya nak atas ada satelit. So radius ke atas pun adalah untuk satelit. Okey. Dia nisbah dia macam nisbah lah ya. So kita nak cari apa? Sekarang ni kita nak cari jejari dulu. Kita nak cari jejari. So R bagi satelit adalah sama dengan tempoh satelit kuasa 2 darab dengan jejari bulan kuasa 3 bahagi dengan tempoh bulan kuasa 2. Okey, so kat sini. Lepas tu apa? Kat sini ada kuasa 3 kan? Kuasa 3 dulu. Okey, gantikan nilai. Kita buat satu-satu. TS kuasa 2 apa? TS 24 jam. Kalikan dengan jejari. 3.83 darab 10 kuasa 8. Yang ni kuasakan T. Kuasa 3. T ni kuasakan 2. Kuasakan 2. Jangan lupa kuasakan 2.
bahagi dengan tempoh bulan. 655.2 kuasa 2. So dapat berapa? RS kuasa 3 dapat berapa nilai ni? 224. Tolong tekan kalkulator. Bagi atas ni dapat berapa? Mana kalkulator saya? Okay, tekan kalkulator 24 kuasa 2 darab dengan 3.83 eksponen 8 kuasa 3. Okey, bahagi dengan 655.2 kuasa 2. Itu kita punca kuasa 3 kali ya. Okey, dapat berapa? Berapa jawapan? R. Kat sini, siapa ada jawapan? Jawapan terakhir cikgu. Jawapan untuk saya buat R kat sini, RS. Kat sini kita kena kuasa 3 kan dia. Okey, dapat kita punca kuasa ketiga kan. So sekarang saya nak RS sahaja, saya nak RS sahaja. Bukan jawapan akhir lagi ya, saya nak jawapan RS je. Sebab jawapan akhir adalah tinggi. Ya? Saya nak RS. Berapa RS? Dapat ke tidak? Buat ke tidak? Ya? Okay, saya tunggu jawapan awal lah. Saya ada jawapan ni. Ha? Okey, akan dapat lebih kurang 4.22 darab 10 kuasa 7. Okey, ini jawapan untuk RS. Jejari. Okey, ni baru dapat jejari satelit. Okey, macam ni. Ni satelit. Satelit kat sini S. Jejari kan daripada pusat bumi sampai kat satelit. Awak akan dapat RS dia. So yang ni lah yang kita kira. Soalan nak adalah tinggi. Soalan nak adalah tinggi, nak kat sini je. Nak H. So bila nak H, tinggi tu. So tinggi untuk satelit adalah sama dengan jejari satelit tadi tolakkan dengan jejari bumi. Okey, jejari satelit tolak dengan jejari bumi. Okey. Dah tak ada ruang dah untuk saya ni. Okey, saya buat kat tepi lah. Okey, jadi tinggi adalah bersamaan dengan 4.22 darab 10 kuasa 7 tolak dengan jejari bumi. Berapa jejari bumi? Jejari bumi adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. Kan? So tolak 2 ni berapa jawapan akhir yang dapat? 3.58 darab 10 kuasa 7 meter. Faham ke tak faham ni soalan ni? Okey. Ada siapa nak tanya tanya berkaitan dengan soalan ni? Tak ada. Faham ke tak? Tak, Ibu. Tak faham. Apa yang tak faham? Tak faham kat mana? Tak faham kat mana untuk saya jelaskan?
Soalan ni dia melibatkan hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga tadi kita dah dapat T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa T kuasa 3. Okey, soalan B ni dia minta berapa ketinggian sebuah satelit. Dia minta ketinggian. Setinggian ni adalah refer kepada hash. Ketinggian satelit. Jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi. So kalau tengok rajah yang kat bawah ni, kita nak cari H, bukan kita nak cari R. Okey? Tapi nak cari H tu, kita kena cari nilai R dia dulu. Sebab R tu adalah dia punya jejari orbit. Jejari orbit ni adalah jarak daripada satelit tu sampai kepada pusat bumi. Ya? Tengok R kecil. R kecil ni adalah sama dengan jejari bumi. R besar campur dengan ketinggian satelit daripada permukaan bumi. H. So kat sini cakap ketinggian. Dia tak cakap pun berapakah jejari orbit satelit. Soalan tu dia tak tanya berapa jejari orbit, dia tanya ketinggian. So apabila ketinggian, yang tu kita cari adalah nak cari hash. Nak cari hash ni ketinggian. So hash kalau berasal kat sini, hash adalah bersamaan dengan R kecil. R kecil ni jejari orbit. Tolak dengan R besar. R besar adalah jejari bumi. Sebab sekarang ni mengorbit bumi. Okey, itu tugasan kita. Tugasan kita adalah nak cari hash. Nak cari hash, kena cari jejari mengorbit dulu. R besar jejari bumi dah malar dah. Dah tetap. Okey, so nak cari jejari mengorbit, itu kita gunakan TS kuasa 2 bahagi dengan TB. S ni merujuk kepada satelit. S merujuk kepada satelit. B saya rujuk kepada bulan. Sebab kat sini dia bagi tempoh mengorbit bulan. Awak nak guna T1 pun boleh. T1 per T2 sama T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2. Sama dengan R1 kuasa 3 bahagi dengan R2 kuasa 3. Boleh. Tapi awak kena faham lah. Satu tu awak merujuk kepada mana. Dua tu awak merujuk kepada apa. Okey. Tapi saya nak mudahkan. So saya buat kat sini TS. Tempoh untuk satelit. Kuasa 2 bahagi dengan tempoh bulan mengorbit kuasa 2 sama dengan orbit bulan. Jejari orbit bulan kuasa 3 bahagi dengan RS. RS adalah jejari orbit satelit. Kuasa 3 bahagi dengan jejari orbit bulan. Kuasa 3. So gantikan nilai. Nilai-nilai semua dah ada ni sebab TS. Ambil nilai TS. Okay, RB. Jejari bulan. Dah ada dah. Ambil jejari bulan. Sebab tu saya gunakan RB. Saya tak gunakan R2, R1. TB. Tempoh untuk bulan mengorbit. Yang ni tadi, kita dah tukar kepada unit jam supaya jam per jam. Baru kita boleh cancelkan dia. So, gantikan nilai dan awak akan dapat nanti jejari. Masukkan dalam rumus ni, saya dah punca kuasakan 3 bagi rumus tadi. Awak akan dapat jejari mengorbit bagi satelit tersebut adalah 4.22 darab 10 kuasa 7 meter. Ni jejari orbit bagi satelit. Soalan minta ketinggian. Sebab tu saya selesaikan nak cari ketinggian adalah jejari mengorbit 4.22 darab 10 kuasa 7 ni jejari mengorbit bagi satelit tersebut ditolak dengan R besar iaitu jejari bumi. Jejari bumi iaitu orbit memusat bagi satelit. So jawapan akhir adalah 3.58 darab 10 kuasa 7. Tolakkan dia. Dapatlah 3.58 darab 10 kuasa 7. Tekan kalkulator je. Itulah jawapan dia. Okay, saya harap faham je. Maksudnya boleh kan ganti yang satelit dengan bumi tu dalam 1 dengan 2 ni? Kalau exam lah. Boleh. Boleh. Cuma kena tahulah satu tu akan rujuk kepada mana. Okey. Kalau tahu dah biasa satu tu nak rujuk kepada bulan. So yang satu ni mesti bulan lah. Jangan tersalah letak pula. Okey. Contoh.
Sebab dalam buku kebanyakan dia akan guna nanti 1/2. Tapi saya nak mudahkan supaya kita dapat tulis nilai itu berdasarkan maklumat yang kita ada. Supaya tak tersalah masuk nilai nanti. Okay. Okay, so habis untuk soalan bagi 3.2. Okay, baiklah, kita tersambung dengan latihan formatif 3.3. Sama juga untuk soalan dalam buku teks. Okay, soalan yang pertama, banding dan bezakan satelit geopegon dan juga satelit bukan geopegon. Okay, ini ada dalam buku teks. Telah diringkaskan